Asas kepada penulisan sesebuah esei sejarah, kita memahami dulu apakah kepentingan sejarah. Jadi bila kita nak memahami kepentingan sejarah itu, secara umumnya kita boleh menjelaskan. Kita kena faham ini dulu, baru kita boleh menghasilkan satu esei yang baik. Bila kita sebut kepentingan sejarah, sejarah dapat membantu kita mengenali diri kita sendiri, masyarakat, bangsa dan juga negara. Sejarah dijadikan iktibar dan pengajaran sebagai panduan untuk masa kini dan juga masa hadapan. Jadi kajian yang kita buat itu akan sangat berguna. Untuk kajian yang kita buat itu berguna untuk pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang. Bila orang melihat dan membaca esei yang kita tulis itu, dia akan mendapat maklumat awal tentang sesuatu perkara yang kita kaji, dan mereka akan meneruskan kajian tersebut. Mungkin diperluaskan lagi kajian tersebut dan skop yang lebih luas. Itu kepentingannya. Sejarah ini juga dapat memupuk semangat setia, jujur, berani dan bangga kepada negara. Itu antara perkara penting yang kita kena faham. Bila kita sebut mengapa sejarah itu penting dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita nak menulis sesuatu esei sejarah, kita dah memahami kepentingan sejarah itu sendiri. Jadi kita kena faham, bila esei itu apakah ciri-ciri sejarah. Jadi esei yang kita tulis itu mestilah esei sejarah. Jadi ciri yang pertama yang mesti ada dalam satu esei sejarah adalah membantu merekonstruksi peristiwa yang telah berlaku. Jadi kita meresponkan balik peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam konteks yang baru. Kita nak menjelaskan peranan tokoh. Seorang tokoh yang kita nak kaji. Jadi kita nak menjelaskan peranan tokoh itu tersebut. Jadi peranan tokoh itu kita jelaskan dari segi prinsip sejarah. Bagaimana kita nak menguraikan dia supaya peranan itu menunjukkan ciri-ciri esei yang berbentuk sejarah. Jadi kita nak menulis tentang peranan tokoh. Dari segi apa? Peranan tokoh itu dari segi politik, ekonomi, sosial misalnya. Jadi kita perlu menghuraikan apa yang dikatakan sebagai politik. Mungkin penglibatan tokoh tersebut dalam sesuatu organisasi ataupun pertubuhan politik. Bagaimana dia bermula, bila dia bermula, apa yang mendorong dia kepada menjadi seorang ahli politik dan sebagainya. Contoh, itu antara perkara yang kita katakan tadi, merekonstruksi sesuatu peristiwa yang pernah berlaku kepada tokoh tersebut. Contoh, itu yang pertama. Kedua, kita memberi satu gambaran tentang sesuatu peristiwa yang lalu dapat dibentuk dengan mengumpulkan dan menjalinkan maklumat yang diperolehi daripada ciri-ciri sejarah. Macam saya kata tadi, kita nak menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan kronologi masa. Daripada tokoh itu, daripada bila dia bermula, dia berkembang, dia semakin perlibatannya semakin meluas. Contohnya, sumbangannya semakin banyak. Itu adalah dalam bentuk sejarah yang boleh kita paparkan. Mungkin dalam bentuk kronologi. Kita akan menyampaikan dari tahun ke tahun, perlibatannya masa remaja, semasa dia berumur 30, 40, 50 ataupun selepas dia bersara. Itu ciri penting dalam sejarah. Sebab kita nak menggambarkan penglibatan tokoh misalnya. Saya ambil contoh tokoh untuk kita kaitkan dengan ciri sejarah itu sendiri. Jadi jelas bila kita dah ada kepentingan, kita ada ciri sejarah, maka esei kita itu akan lebih menarik. Esei kita itu akan bersifat sejarah. Kenapa kita pelajari sejarah? Tujuannya, pertama, pengetahuan yang banyak boleh diperolehi dengan mempelajari sejarah. Cara berfikir orang sejarah. Bagaimana kita nak melihat sesuatu perkara, sama ada syarikat. Misalnya kita nak kaji tentang ekonomi, kita buat kajian tentang ekonomi. Kita nak melihat Malaysia Airlines ataupun syarikat penerbangan Malaysia dalam konteks sejarah. Bila kita nak menulisnya dalam bentuk sejarah, macam mana? Kita melihat dari segi latar belakang. Latar belakang bagaimana penubuhan syarikat penerbangan Malaysia. Apa yang berlaku selepas itu. Perkembangan dia. Kita boleh lihat perubahan yang berlaku dari struktur, dari segi penglibatan, dari segi native of business, ataupun bidang perniagaan yang dilakukan. Bukan hanya membawa penumpang, mungkin dia lebih luaskan lagi, membawa kepada mengangkut barangan, kargo misalnya. Itu perubahan yang berlaku dalam syarikat tersebut yang kita jelaskan dalam konteks sejarah. Bila dia mula berubah dari segi native of business itu berubah, bagaimana dia berubah, bila dia berubah, bagaimana dia berubah, mengapa dia berubah. Itu semua membuatkan kepada perubahan. Dari segi strategi pemasarannya juga berubah. Strategi pemasarannya. Sekarang kita guna media sosial.